Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid tahun 5? Pada hari ini kita akan belajar tajuk peratus. Okey, pada hari ini kita akan belajar kemahiran menukar peratus kepada nombor bercampur dan sebaliknya. Pada tempoh hari kita belajar menukarkan peratus kepada pecahan dan sebaliknya. Pada hari ini kita belajar menukar peratus kepada nombor bercampur dan sebaliknya. Simbol peratus seperti yang berwarna merah itu ya. Okey. Okey, kemahiran tukarkan peratus kepada nombor bercampur. Soalan yang pertama, tukarkan 137% kepada nombor bercampur. Okey, kita buat 137% sama dengan 137%. Okey. 137 tu kalau kita buat 100 untuk mendapatkan kefahaman 137%. Kalau saya ajar sebelum ni dalam tajuk pecahan antara 1 dengan sifar di bawah ni, kita akan buat satu palang pemisah. Okey, jadi menunjukkan nilai di atas ni hanya 2 digit saja, tak boleh 3 digit. Jadi nombor yang di sebelah kiri ni iaitu 1 ni kita letak bawah, letak sebelah. Jadi sebab itu kita akan dapat 137%. Okey, itu cara dia. Ataupun kita buat pembahagian. Kita bahagi. Kalau kamu belajar sebelum ni, iaitu kalau kita buat pada asalnya 137% ni, kalau kamu lihat dia macam pecahan tidak wajar. Bila pecahan tidak wajar, kita boleh tolak ataupun kita bahagilah. Banyak cara sebenarnya untuk menyelesaikan soalan seperti ni. Okey, sebagai contoh saya soalan 1 ni saya buat operasi tolak. Okey, tolak kalau tolak maknanya 137 tolak 100 kita akan dapat 37%. Sebab 1 tolak 1 maka dapat sifar lah sini sifar. Jadi 37 tolak sifar 37%. Jadi berapa kali tolak? 1 kali tolak, maka 1 sifar 37 sama dengan 137%. Itu cara dia Okey, ini kalau kita tolak lah. Sebenarnya kalau tak buat sifar ni pun tak apalah, tak ada masalah. Dia just macam tu je. Kita tolakkan. Mana 137 di atas tolak nombor bawah 100, kita akan dapat 37%. 37%. Jadi berapa kali tolak? Berapa kali tolak? 1 kali tolak, maka kita dapat 1 lah kat sini. Kita buat nombor 137%. Itu bagaimana kita menyelesaikan soalan yang pertama. Tapi kalau kita buat cara yang ini pun okey dah tu. Maknanya kalau kamu faham, kita just turun saja. Warna tu kita just turun saja. Okey. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Tukarkan 293% kepada nombor bercampur. Okey, 293% sama dengan 293%. Okey. Lihat 293 ni macam saya terangkan pada soalan 2 tadi. 293%. Antara 1 dengan sifar ni kita buat, antaranya kita buat palang. Dan kita pastikan di atas ni ada 2 digit sahaja, tinggalkan 93. 1 digit lagi iaitu nombor 2 ni kita turunkan sebelah dekat tepi. Sebab tu kita dapat jawapan dia 293%.
100. Begitu. Okey. Macam soalan yang pertama, saya dah tunjukkan juga seperti inilah kan cara, dan ada tolak lah. Tapi kalau nak bahagi pun boleh juga. Bahagi. Kita lihat pembahagian 293 ni. Sebenarnya per ni ialah bahagi. Per tu ialah bahagi. Boleh juga kita buat 293 dibahagi dengan 100. Jadi L dia dekat sini. 100 kali 2, 200. Tolak. Garis. 3 tolak sifar 3. 9 tolak sifar 9. Ini sifar. Jadi bacaan dia daripada atas ikut arah jam dan terus ke bawah. Jadi kita tulis inilah 2, bawah dia 93 ikut arah jam per 100. Ada banyak cara sebenarnya untuk kita selesaikan soalan seperti ini, soalan 1 dan 2. Tapi nak mudah, buat macam ni lah. Macam ni, yang ini mudah. Okey. Yang ni mudah. Okey, jadi harap murid faham lah. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Tukarkan 370% kepada nombor bercampur. 370%. Kita buat 370% seperti itulah. Okey. Sebenarnya macam tadi jugalah. 370/100 ni, seperti saya katakan tadi, antara 1 dengan sifar ni kita buat palang lah kan, pemisah. Jadi kita tinggalkan 2 digit saja. Lepas tu 3 ni kita letak belah. Kita akan dapat 370/100. Cuma dekat sini kita boleh kecilkan. Kita boleh kecilkan macam kita belajar tajuk pecahan sebelum ni, iaitu kita ambil katakan, saya tulis balik 370/100 ni. Macam mana kita nak kecilkan? Kita masukkan sifar atas 1, sifar bawah 1. Jadi kita akan dapat pecahan baru dia 3/7/10. Jadi kita lihat 7/10 ni, 7/10 ni boleh dikecilkan lagi tak? Tak boleh. Mana-mana sifir tak boleh dikecilkan dengan nombor 7 dan 10. Sebab 7 tu nombor ganjil yang hanya boleh dikecilkan dengan sifirnya sendirilah, nombornya sendiri. Okey. Lepas itu kita akan dapat jawapan 3/7/10 untuk soalan yang ketiga ini. Okey, seterusnya soalan yang keempat. Tukarkan 420% kepada nombor bercampur. Okey, 420%. Kita akan buat 420/100. Okey, macam tadi jugalah cara dia. Kita buat. Okey. Kita buat 420/100 ni. Antara 1 dengan sifar ni kita buat blok palang. Kita buat palang, kita tinggalkan 2 digit saja di atas, dan 4 ni kita turunkan bawah. Itulah. Jadi kita akan dapat pecahan dia 420/100. 420/100 lah. Okey. Tapi dekat sini macam kita buat macam soalan tadi juga, kita boleh masukkan satu sifar atas dengan satu sifar bawah. Jadi pecahan baru dia saya tulis kat atas ni 4/2/10. Okey. Kalau kita lihat 2/10 ni, kita boleh kecilkan lagi dengan menggunakan sifir 2. Sifir 2.
Cuba kita buat CP2. Saya buat dekat atas ni CP2. 2 je kita tulis kali 1. 2 tambah 2, 4 kali 2. 4 tambah 2, 6 kali 3. 6 tambah 2, 8. 8 kali 4. 8 tambah 2, 10 kali 5. Okey. Kita dah dapat dah. 2 dengan 10 ni. 2 dengan 10 kan. Okey, 2 kali berapa? Dapat 2. 2 kali 1. 2 kali 1. Dan 2 kali berapa? Dapat 10. 2 kali 5. Sebab itu pecahan baru dia ialah 1/5. Okey, 1/5. Maka kita tulis balik 4 ni kita tak buat apa-apa, kita tulis. Lepas tu 1/5. Okey, itu jawapan dia untuk soalan yang keempat. Soalan yang keempat, jawapan dia 4 1/5. Itu cara dia kita buat. Kita perlu permudahkan, kita perlu kecilkan pecahan tu sehingga tidak boleh dikecilkan lagi. Okey, seterusnya kemahiran tukarkan nombor bercampur kepada peratus. Kalau tadi kita tukarkan peratus kepada nombor bercampur, kali ni kita terbalikkan. Okey, contoh soalan yang pertama, tukarkan 3/53/100 kepada peratus. Okey, 3/53/100 kita akan dapat 353%. Simbol peratus tu wajib kita tulis. Kita perlu tulis. Wajib tulis simbol peratus. Okey. Mudah saja sebenarnya. Untuk pastikan untuk kita tulis nilai peratus ni, pastikan nombor bawah sudah 100. Baru kita dapat jawapan. Jadi mudah saja 353/100. Kalau tadi kita turunkan, tapi kali ni kita naikkan. 3 ni kita naikkan. Bila kita naikkan, dia akan jadi 353/100. Okey. Kalau tadi kita turunkan, kali ni kita naikkan 353/100, maka kita akan dapat jawapan dalam peratus bila bawah dah 100. Jadi jawapan 353%. Simbol peratus wajib tulis. Itu cara bagaimana kita menyelesaikan untuk soalan yang pertama. Okey, seterusnya contoh soalan yang kedua. Tukarkan 5/71/100 kepada peratus. Macam soalan yang pertama tadi, 5/71/100 akan jawapannya menjadi 571%. Ini kerana nilai bawah pecahan tu 100, maka kita terus dapat jawapan lah 571%. Macam tadi jugalah. Daripada tepi 5/71/100 kita naikkan 5 ni. Kalau kita tukarkan peratus kepada nombor bercampur, dia turun. Tapi kalau sebaliknya, nombor bercampur kepada peratus, dia naik. Maka bila kita naikkan, dia akan dapat 571/100. Bila bawah dah 100, jawapannya 571%. Tu bagaimana kita menyelesaikan soalan tersebut lah. Tak susah bagi soalan ni. Mudah. Okey, terusnya soalan yang ketiga. Tukarkan 69/100 kepada peratus. 69/100 dapat jawapan 609%. Okey, macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Ni macam lain sikit kan daripada soalan 1, 2, 3 tadi. Sebenarnya sama je lebih kurang. Macam mana kita menyelesaikan dalam tajuk pecahan tempoh hari. Cara dia 6/9/100. Kita susun 9 tu di sebelah kanan. Susun elok-elok. Okey. Kalau dulu kita perhatikan, macam saya ajar tajuk pecahan tempoh hari.
pecahan tempoh hari 1 dengan sifar ni dia ada blok kan. Okey, sifar dengan 9, sifar dengan 9, sifar lagi ni dengan nombor sifar. Okey, jadi 6 ni kita naikkan. Kita naikkan, jadi dia akan dapat 609 per 100. Ya. Jadi barulah bila bawah dah 100, maka kita dapat tulis peratusnya. Okey, begitu. Okey, itu cara untuk soalan yang ketiga. Dia sama je macam kita selesaikan dalam tajuk pecahan tempoh hari. Okey, bagaimana kita menyelesaikan soalan 3 itu. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan yang keempat. Tukarkan 5 3 per 10 kepada peratus. 5 3 per 10. Bagaimana kita ingin mendapatkan jawapan? Kalau kita lihat 5 30 per 100, maka akan dapat jawapan 530 peratus. Sebenarnya dia lebih kurang je sebenarnya, macam kita buat tempoh hari. Kalau kita lihat dekat sini, saya bawa dekat tepi ni, 5, kalau kita lihat 3 per 10 ni kan, kalau nak tukarkan kepada peratus, macam saya katakan lah, bawah ni masih 100, jadi perlu tambah sifar saja kan. Bawah ni tambah sifar 1, dia akan dapat 100 kan. Jadi atas pun kita tambah sifar kan. Okey, kita akan dapat macam itulah. 5 30 per 100. Bila dah bawah dah 100, barulah kita naikkan 5 ni dekat atas lah kan, seperti biasa. Atas 5 30 per 100. Okey, bila 530 per 100, maka peratusnya 530 peratus. Itu cara bagaimana kita menyelesaikan soalan yang keempat. Sebab itu jawapan dia 530 peratus. Kita just tambah sifar saja kalau kita jumpa soalan seperti soalan 4 ini. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan yang kelima. Tukarkan 7 21 per 25 kepada peratus. 7 21 per 25. Kalau kita lihat soalan nombor 5 ni, ianya tidak sama dengan soalan 1 hingga 4 tadi, di mana bawahnya tidak mudah untuk kita jadikan dia 100. Bila kita dah jadikan 100, baru kita terus dapat jawapan tukar kepada peratus kan. Okey, tapi di sini kita ambil 21 ni, 21 per 25 ni kan, kita darabkan dengan 100. Okey, mana-mana nombor pecahan yang bawahnya tidak 100, nak cari peratus mesti darab dengan 100. Kita darabkan. Jadi kalau 21 darab 100 bagi murid yang dah mahir, dia akan dapat 2100. Tapi kalau murid yang tak mahir, kita buat bentuk lazim lah. 21 darab 100. Macam mana darab dengan 100 ni? Kita kira sifar dia 1, 2. Bila ada 2, maka kita buat 2 lah sifar. Lepas tu 1 didarab dengan 1 dapat 1. Lepas tu 2 darab dengan 1 dapat 2. Jadi 2100. 2100 ni, apa yang perlu kita buat pula ialah kita bahagikan dengan 25. Okey, soalan kalau kita lihat contoh soalan yang kelima ni, kalau bentuk dia seperti ni, 21 per 25 darab 100, mesti ada operasi yang melibatkan operasi darab dan juga bahagi. Okey, bila 2100 dibagi dengan 25, kita lihat 2 ni lah. 2, boleh tak 2 ni dibagi dengan 25? Bayangkan 2 bungkus nasi lemak dibagi kepada 25 orang tak cukup. Jadikan 21 pun tak cukup. 21 bungkus nasi lemak dibagi 25 orang tak cukup. Jadikan 210 dibagi dengan 25. Maka dah banyak kan? Bila dah banyak cukup lah. Tentu cukup. Jadi kita tanda L kat situ lah.
Tanda tu untuk letak jawapan dekat atas dia. Okey, kita cari 210 dalam sifar 25. Okay, kita buat sifar 25 lah. Saya buat dekat atas ni 25. Okey. Okey, saya buat sifar 25 dekat atas ni. 25 tulis saja kali 1 tambah 25. Sebagai contoh, 5 tambah 5 10, 1 tambah 2 3, 3 tambah 2 5, 50 kali yang kedua tambah dengan 25. Sifar tambah 5 5, 5 tambah 2 7 kali 3 tambah dengan 25. Kita tambah saja. Sebab kita guna sifar 25, kita tambah 25. Kalau misalnya kata terkena sifar 34, kita buat 34 tambah. Macam tu. 5 tambah 5 sifar 10, sorry. 1 tambah 7, 8, 8 tambah 2, 10. Jadi 100 kali yang keempat. Tambah dengan 25. Okay. Sifar tambah 5, 5. Sifar tambah 2, 2. Sini 1, 125 kali 5. Tambah lagi 25. 5 tambah 5, 10. Naik atas depan, 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. Jadi sini 1, 150 kali 6. Tambah lagi 25. Sifar tambah 5, 5. 5 tambah 2, 7. Sini 1 kali yang ke-7, 175. Tambah lagi 25. 5 tambah 5, 10. Letak atas depan. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 2, 10. Tarik atas depan. 1 tambah 1, 2. 200 kali 8. Tambah dengan 25. Sifar tambah 5, 5. Sifar tambah 2, 2. Sini 2 turunkan kali yang ke-9. Jadi kalau kita lihat 210 ni, mana yang sesuai? Kalau kita lihat kali yang 200 ni kan. Ambil 200 ni. Kalilah 8. Jadi kita tulis 8 dekat atas yang bertanda L tu. 200 kita tulis bawah. Kita bagikan seperti biasa. Tolak garis. Sifar tolak sifar. Sifar. 1 tolak sifar. 1. 2 tolak 2. Sifar. Ni turunkan. Jadi 100. Cari 100. Okey, kita dah jumpa. Ni 100. Kali 4. Kali 4. Kita dapat 100. Okey, tolak garis. Habis. 100 tolak 100 habis. Jadi kita akan dapat 84%. Kita terus dapat jawapan peratus. Sebab kita darab 100 ni. Kita darab dengan 100 tu kan. 21 darab 25, 21 per 25 darab 100 peratus, kita akan dapat 84%. Jadi 7 ni yang kita tak buat apa-apa ni, kita just tampal sebelah situ je. Jadi jawapan dia 784%. Okay, kalau kita buat macam tu lah, 784 per 100, maka jawapannya 784%. Macam tu lah cara bagaimana kita menyelesaikan untuk soalan yang kelima. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan yang ke-6. Tukarkan 9 4/5 kepada peratus 9 4/5. Kalau kita lihat soalan 6 ni, dia sama saja lebih kurang dengan soalan yang kelima tadi. Di mana bawah dia tidak 100, maka kita kena selesaikan lah. Kita kena selesaikan dengan cara 4/5 ni tadi didarab dengan 100. Kita darabkan dengan 100. Okey, kita darab dengan 100. Okey, kalau dah mahir 4 kali 100 400 lah. Kalau tak mahir kita buat bentuk lazim. Darab 100. Okey, itu. Saya suka 100 dekat bawah, 4 dekat atas. Sebenarnya mana-mana pun sama, tak ada masalah. Kenapa saya suka letak 100 kat bawah? Supaya mudah lah. Saya ambil sifar ni, 2 ni. Saya terus tulis 2 juga kat bawah. Lepas tu 4 darab 1, 400. Okay, 400. Jadi 400. Dah dapat jawapan tu, dibahagi pula dengan 5.
Okey, dalam soalan ni, bila kita selesaikan soalan seperti ni, contoh 4/5 darab 100, mesti melibatkan darab dan juga bahagilah. Jadi 400 dibagi dengan 5, mula-mula kita lihat nombor 4. Nombor 4 ni boleh tak dibagi dengan 5. 4 bungkus nasi lemak dibagi 5 orang tak cukup. Bila tak cukup, jadikan 40 lah. 40 cukup. Dah banyak kan? 40 bungkus nak dibagi 5 orang cukup. Jadi L dia dekat situ lah. Tu tanda dia. Okey. Jadi 40 dibagi dengan 5, buat sipil 5. Okay, tulis saja 5 kali yang pertama. 5 ke 1, 5. Macam tu. Tambah 5, 10 kali 2. 10 tambah 5, 15 kali 3. 15 tambah 5, 20 kali 4. 20 tambah 5, 25 kali 5. 25 tambah 5, 30 kali 6. 30 tambah 5, 35 kali 7. 35 tambah 5, 40 kali 8. Kita dah dapat 40. Okey, kali 8. 8 tu kita tulis dekat atas yang kita tanda tu lah. 40 kita tulis bawah 40. Ni tolak seperti biasa bagi tu. Sifar tolak sifar, sifar 4 tolak 4 sifar. Turunkan sifar, 5 kali sifar, sifar tolak, habis tak ada baki. Jadi jawapan dia ialah 80%, sebab kita cari peratus kan. Sebab tadi 4/5 darab 100%, maka jawapan dia 80%. Simbol peratus wajib tulis lah. Jadi itu bukan jawapan sebenar dia. Kita ambil 4/5 je tadi. Jadi apa yang kita nak buat dengan nombor 9 tepi tu, kita just tampal aja sebelah kiri dia. Dapatlah jawapan 980%. Tu cara dia 9, 80 per 100. Kita akan dapat 980%. Macam itulah cara kita nak menyelesaikan soalan yang ke-6. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.